ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, apa khabar? Semua sihat hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Ada yang masih berjalan? Ya, sila pelan-pelan jalan. Liza mana? Belum sampai ke tak datang? On the way, tak tahu, tak tanya. Okey, hari ni muka surat berapa kita? 528. Lima dua tujuh dah selesai bincang? Okey, kita akan sambung pada perbincangan hadis kita di sini. Hari ini insyaAllah kita akan selesaikan perbincangannya. Hadis kita yang keberapa hari itu? 240. Betul tak? Masih ingat lagi kisahnya tentang apa? Siapa yang letakkan? Abu Jahal dengan kawan-kawannya. Tapi satu orang saja. Satu orang tu siapa nama dia? Uqbah. Masya Allah Kak Zah. Uqbah. Jadi Uqbah yang letakkan di belakang Nabi SAW. Okay, kemudian apa berlaku? Dia sebelum itu. Jangan cepat tutup sangat, ceritanya belum habis lagi. Cerita biar terang. Kita betul-betul. Nabi doa apa? Belum sampai lagi. Kak ni, Kak Devi. Letak, ada orang Uqbah letak kotoran di atas belakang Nabi SAW. Okay, kemudian apa berlaku? Ketahu-ketahukan, okay? Ketahu-ketahukan. Lepas ketahu-ketahukan apa berlaku? Apa jadi? Fatimah datang. Okay, Fatimah datang, dia angkat kotoran itu. Okay, setelah itu Nabi selesai solat. Setelah selesai solat, baru Nabi SAW mendoa. Okay, kisah ini. Siapa yang ceritakan? Abdullah bin Mas'ud. Okay, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Kita ada perkataan, muka surat 528, perkataan qala. Dia berkata, yakni Ibn Mas'ud. Okay, yang berkata di sini, Ibn Mas'ud. Siapa kata ini? Maksud kata tangan pada redaksi sumpah
biyadihi, di tangannya di sini adalah kudrah. Abdullah ibn Mas'ud dia kata kan, mana tadi? Perenggan ke berapa dia kata? Fawalladhi nafsi biyadi. Okay, muka surat 518, perenggan yang terakhir sekali. Yang dalam bahasa Arab tu. Qala fawalladhi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bila dia terjemah perkataan tangan tu, maksudnya bila dia syarah perkataan tangan, dia letakkan kudrah. Di sini adalah kudrah, maksudnya kekuasaan Allah. Okay. Dalam riwayat Muslim tertera dengan redaksi wallazi ba'atha Muhammadan bil haqqi. Demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Dalam riwayat An-Nasa'i tercantum wallazi anzala alaihi alkitab. Demi zat yang telah menurunkan kepadanya iaitu Muhammad Al-Quran. Sepertinya Abdullah mengatakan redaksi sumpah ini sebagai penegas. Okay, maknanya di situ ada beberapa riwayat yang menggunakan lafaz-lafaz yang berbeza ketika menceritakan tentang kenyataan Abdullah ibn Mas'ud itu tadi. Okay, tapi tak apalah, tak ada masalah dekat situ. Seterusnya kita ada perkataan sara'a fil qalibi. Tersungkur di dalam sebuah sumur. Siapa yang tersungkur? Umayyah. Siapa yang tersungkur? Tersungkur dalam sebuah sumur. Semua ke semua? Ada berapa orang hari tu bincang? 7. Okey, 7. 4 dalam sumur. 3 dalam mana? Suka. 3 ada yang dibunuh. Umarah bin Al-Walid apa jadi pada dia? Kena sihir kan? Siapa sihir dia? Kenapa raja tu sihir dia? Cantik ayat Kak Aisyah. Dia syok dengan bini dia. Tak apa, yang penting faham. Okay. Okay. So, kira hukuman lah. Hukuman yang diberikan Raja Najasyi kepada dia. Seterusnya siapa lagi yang tak dalam sumur tu? Uqbah. Okay. Kemudian? Umayyah bin Khalaf. Baik, seterusnya ya. Laqad ra'aitum sar'a yawma badrin thumma suhibu ilal qalibi badrin. Sungguh aku telah melihat mereka tewas iaitu tersungkur dalam perang Badar lalu diseret ke sumur itu yakni sumur Badar tadilah yang Abdullah sebutkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda wa utbi'a ashabul qalibi la'natan. Penghuni sumur ini diiringi dengan laknat. Boleh jadi ini merupakan pelengkap doa yang dipanjatkan Nabi SAW. Sebelumnya Nabi doa apa? Allahumma alaika baru nak tengok semua. Baru nak tengok ya. Allahumma alaika bi Quraisyin. Kan Nabi doa itu. Berapa kali? 3 kali. Seterusnya Nabi pun sebut nama-nama mereka. Seramai 7 orang. Okay, dalam riwayat ni cuma sebut 6 lah. Yang ke-7 tu dia tak ingat siapa. Tapi dah dijelaskan dalam syarah hadis. Baik, jadi yang wa'utbi ashabul qalibi la'na
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Mungkin. Okay, mungkin. Ini adalah sambungan ataupun pelengkap doa yang dipanjatkan Nabi SAW yang sebelumnya, doa yang sebelumnya. Dengan demikian, ini merupakan salah satu bukti kebenaran Nabi SAW. Kemungkinan Rasulullah SAW mengucapkan doa ini setelah mereka dicampakkan ke dalam sumur. Jadi doa yang wa utbi'a ashabul qalibi la'na setelah terjadi. Yang Allahumma alaika bi Quraisy, doanya itu kan Nabi ucapkan sebelum terjadi peperangan Badar. Lama tau. Okay? Itu ketika Nabi di Makkah. Perang Badar berlaku bila? Sebelum ataupun setelah hijrah? Setelah hijrah, kan? Ini peperangan yang keberapa? Yang pertama. Jadi Nabi doa ni bila? Setelah ke sebelum? Sebelum hijrah. Okey, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ini doa Nabi SAW ke atas tujuh yang melakukan kezaliman ke atas Nabi SAW. Kemudian wa utbi'a ashabul qalibi la'na, Imam Ibn Hajar kata apa? Kemungkinan ini adalah doa yang Nabi sebutkan setelah ketujuh mayat itu atau tadi berapa ya? Empat mayat itu berada di dalam sumur Badar yang dilihat oleh para sahabat. Baik, Syu'bah menambahkan dalam riwayatnya illa Umayyah fa innahu taqatta'at awsaluhu. Kecuali Umayyah kerana mayatnya sudah terpotong-potong. Syu'bah juga menambahkan lafaz li'annahu kana badinan kerana postur tubuhnya yang berisi. Okey, saya tukar terjemahan tu disebut tu kan marah orang. Dia berisi kan, jadi macam susah sikit nak masukkan dia kat dalam tu. Jadi maknanya tubuhnya terpotong-potong. Baik, para ulama berkata Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membuang jasad orang-orang itu ke dalam sumur agar orang tidak terganggu dengan bau busuk mereka. Kerana pada dasarnya orang yang memerangi Islam tidak wajib dikuburkan. Dan nampaknya tidak ada sedikit pun air bersih di dalam sumur tersebut. Jadi sumur ni memang kotor dalamnya tu. Maka sebab tu Nabi SAW suruh lemparkan mayat-mayat tersebut, jasad-jasad mereka ini ke dalam sumur itu. Seterusnya, perkataan Qalibi Badrin, sumur Badar. Kerana kedudukan kata ini sebagai badal, maka i'rabnya harus majrur. Kita tak apalah itu dalam ilmu nahwu. Yang penting di sini kata al-qalibu dibaca dengan huruf qaf dan diakhiri dengan huruf ba. Artinya lubang sumur yang belum ditimbun. Ada juga yang memaknainya sumur tua yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Jadi sumur ini tak tahu siapa pemiliknya. Kemudian dia adalah sumur yang kita lihat dalamnya banyak sangat kotoran dan ia tidak ditimbus lagi. Dibiarkan sahaja di situ. Okey, selesai perbincangan tentang perkataan-perkataan yang terkandung dalam hadis. Di sini kita ada beberapa keterangan tambahan. Sebagai penutup kepada perbincangan untuk hadis ini, kita ambil ia sebagai pengajaran-pengajaran yang boleh kita petik daripada perbincangan hadis yang bagi saya ceritanya panjang dan memberikan banyak keinsafan bagi diri kita tentang bagaimana seharusnya diri ini kita sebagai seorang manusia. Kita ni, saya cakap gini lah kita suka ataupun tak suka, kita mesti ada adab dan akhlak. Okay? Kita jangan buat orang. Biar orang buat kita, kita jangan buat orang. Itu je. Kita nampak dekat sini, bagaimana Nabi SAW, baginda ni, dia memiliki jiwa yang sangat murni, jiwa yang sangat luhur, adab, akhlak. Orang buat macam mana pun sabar kan. Sampailah kepada tahap ini, kita nampak Nabi SAW, adakah Nabi bangun pukul balik orang? Tak ada. Kita lawan dengan doa. Ini senjata mukmin yang paling kuat. Okay, kita lawan dengan doa. Jadi apa pun kita nampak orang zalim tadi kan, jahat sangat kan, dia buat Nabi SAW, tapi Nabi SAW hanya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita nampak Nabi ini
Dia sangat pemberani, bukan kita kata Nabi ni pengecut ke apa, tak. Nabi sangat pemberani. Nabi meletakkan keberanian di tempat yang betul. Dalam peperangan contohnya. Okey, bila ada apa-apa kes yang memerlukan baginda ke hadapan, kekuatan yang memerlukan kepada kekuatan, keberanian baru dah diletakkan di tempat yang betul. Jadi kalau tidak ada keperluan, maka tak perlu untuk kita pukul ke, untuk kita balas balik dengan kekuatan yang kita ada. Biarkan saja apa saja kejahatan yang orang itu buat pada diri kita, yang penting kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini hadis Abdan tersebut diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dalam kitab Al-Maghazi. Dia berkata, Al-Ajlah meriwayatkan kepadaku dari Abu Ishaq, lalu dia menyebutkan hadis ini. Dia menambahkan di akhir hadis ini kisah Abul Bukhturi bersama Nabi SAW. Ini merupakan kisah dalam peperangan Badar. Ada seorang sahabat bernama Abul Bukhturi. Dia tanya kepada Nabi SAW, mana satu Abu Jahal? Kan dia tanya Nabi, mana satu Abu Jahal? Sebab apa dia nak bunuh Abu Jahal? Jadi Nabi SAW pun tunjukkan kepada Abul Bukhturi ini mana satu Abu Jahal. Setelah itu Abul Bukhturi memukul mati Abu Jahal dan berhasil melukai kepalanya. Kisah ini sudah masyhur dalam kitab-kitab sejarah. Jadi itulah pengakhiran Abu Jahal di tangan Abul Bukhturi. Al-Bazzar meriwayatkan hadis ini dari jalur Abu Ishaq. Dia juga mengisyaratkan bahawa hanya Al-Ajlah yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Ishaq. Okey, terus dari hadis ini dapat diambil beberapa kesimpulan atau faedah. Yang pertama, pengajaran kita yang pertama untuk hadis ini, orang-orang kafir ataupun kita sebut dengan bahasa lembut kita lah, orang musyrikin sangat mengagungkan doa yang dipanjatkan di kota Makkah. Ini sebagaimana siapa? 7 orang itu kan, mereka semua adalah di kalangan penduduk Makkah. Jadi mereka ni tidak memeluk agama Islam, namun mereka percaya kepada kekuatan doa yang dipanjatkan di tanah haram, terutamanya di Makkah di situ. Okey, dalam hal ini kaum muslimin lebih mengagungkannya daripada orang-orang musyrikin tersebut. Jadi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka percaya dengan kekuatan doa di kota Makkah, kita lagi-lagi sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang faham bahawa ini adalah tanah haram, kekuatan kita tentang pengabulan, mustajabnya doa di situ lebih kuat. Okey. Tapi betul ke memang kena doa dekat Mekah je? Tempat lain tak boleh doa? Cik Ya nak pergi haji ni. Cik Ya doakan Ustazah ya Cik Ya. Dapat jodoh. Kita nak tunggu orang pergi haji je ke? Minta doa pada kita? Tak semestinya. Kan? Sebab kita dah belajar banyak tempat-tempat. Cik Ya saya, itu betul bukan gurau, betul. Kita lihat ada banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa tempat ini dia tak semestinya kena pergi ke Makkah untuk berdoa. Tetapi ada banyak waktu yang disebutkan oleh Nabi SAW mustajab doanya. Antaranya waktu kita tahajud di sepertiga malam. Okey, pukul berapa tu Kak Syah bangun tahajud? 4, 5 like that. 3 plus like that. Masa Ramadan masjid buat tahajud pukul berapa? Pukul 4. Pukul apa Liza? Pukul 4 Oh. Bangun pukul 3 boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. Tapi kalau datang masjid pukul 3 tu, ya Allah, mengantuklah kan. Itu saja je. Waktu tu dia kita kata antara 3 lah letak 3 senang 3 sebelum masuk waktu subuh. Ini adalah antara mustajabnya doa. Kan ada hadis sahih yang Nabi SAW sebutkan sedemikian. Jadi ada banyak waktu hujan contohnya, apa lagi? Ketika antara azan dan iqamat. Okay, ini doa, boleh doa. Kita sibuk nak tunggu orang pergi haji, pergi umrah, minta doa dari kita kan. Padahal ada banyak waktu, ada banyak hari, ada banyak keadaan-keadaan yang boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang doa kita akan diangkat. Jadi dia tak semestinya di Makkah.
Cuma kelebihannya itu ada. Doa di sana. Baik, seterusnya yang kedua. Orang-orang kafir iaitu musyrikin mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini dapat dibuktikan dengan timbulnya rasa takut dalam hati mereka ketika mendengar doa baginda SAW. Akan tetapi kerana perasaan dengki mereka enggan menerima dan tunduk kepada Rasulullah SAW. Jadi sekarang kita nampak begini, kita kalau baca mana-mana kitab sejarah pun kan, contoh kat Masjid Kasim belajar kitab apa? Apa dia? Sebelum tu. Apa nama kitab tu? Dengan saza-sazanya lupa sekali. Ar-Rahiqul Makhtum. Okey, kita Ar-Rahiqul Makhtum. Kita boleh buka Fiqhus Sirah oleh Said Ramadan Al-Buti. Okay, banyak kitab-kitab sirah yang muktabar, yang masyhur. Bila kita buka dalam kitab-kitab tersebut, kita dapati bahawa musyrikin Makkah pada waktu itu mereka ini adalah orang yang sangat percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, mereka tahu Nabi ini adalah orang yang sangat amanah, yang tidak berdusta, sangat membantu orang yang dalam keadaan yang susah. Dan mereka ada kepercayaan bahawa Nabi tak mungkin mengada-adakan cerita tentang sesuatu. Cuma sekarang isunya ialah mereka tidak mahu menerima kerana mereka dengki. Tak boleh melihat bahawa kenapa dia satu ketidakpuasan hati kata kenapa bukan kita punya clan. Dia macam tu tahu. Dia ada kabilah-kabilah kan dalam masyarakat zaman jahiliah. Jadi mereka tak kenapa bukan keturunan kita yang terima wahyu. Kenapa mesti Muhammad? Muhammad ni siapa? Orang biasa-biasa. Mereka merasa sedemikian. Jadi dalam keadaan-keadaan yang bagi kita nampak, kedengkian itu ya, kadang-kala, bukan saya kata kadang-kala, selalunya lah. Kedengkian ini biasanya dia akan buat kita menolak kebenaran. Kita kalau baik macam mana pun, tapi kalau orang dah dengki dengan kita, dia akan dengki dengan kita selama-lamanya. Ini bahaya dengki. Sebab tu dengki ni jangan letakkan dalam hati kita. Okay, kalau kita dah dengki dengan orang, orang tu baik macam malaikat pun kita takkan suka dengan dia. Contohnya Nabi SAW. Nabi SAW insan yang sangat mulia akhlaknya. Insan yang sangat dihormati. Tetapi kerana orang dengki dengan dia, musyrikin Makkah tak suka dengan apa yang diperoleh oleh Nabi SAW daripada sudut kedudukan baginda yang diturunkan wahyu oleh Allah SWT ke atas diri baginda, mereka terus menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu di sini kita nampak mereka rasa takut kan dengan doa Nabi. Membuktikan apa? Dia tahu ini orang baik-baik ni. Dia kalau doanya mesti diangkat oleh Tuhan. Percayanya begitu kan? Kita kalau nampak orang yang baik, dia berdoa kepada Allah, kita confirm, kita kata ini doanya mesti Allah angkat. Jangan main-main dengan doa. Lebih-lebih lagi orang doa yang dizalimi. Betul tak? Sekarang ini yang penting di sini, keywordnya pada poin kita yang kedua ialah jangan jadi manusia yang dengki. Dengki akan membutakan mata dan hati kita daripada melihat perkara-perkara yang sepatutnya kita lihat. Kita tak akan nampak mana yang betul, mana yang salah kalau hati kita dah penuh dengan kedengkian. Dengki ni macam mana sebenarnya? Dengki tu macam mana? Cuba describe. Dengki-dengki gitu je ke? Iri hati. Okey, iri hati tu macam mana? Tak suka orang tu popular. Jealous. Okey, dia mesti ada definition yang lebih lengkap lagi. Dia bukan setakat semata-mata kita tak suka. Kalau nak cakap pasal tak suka ni kan, benda-benda tak suka ni ramai orang tak suka. Tak puas hati. Kenapa orang dapat, kenapa aku tak dapat? Adakah itu sahaja? Dia ada satu perkataan tu, jangan tinggalkan. Cik Ana? Ya, jealous, tahu. Okay. Iri hati, betul. Lagi? Tak pernah bersyukur, okey lagi, betul. Ini semua ciri-ciri orang yang dengki.
Tapi ada satu perkataan yang bagi saya dia lagi, bukan perkataan, dia describe benda yang menyifatkan dia tu orang dengki. Dia nak orang tu binasa. Betul juga, dia nak orang tu binasa, itu antara ciri-ciri ataupun simptom dengki. Lagi-lagi yang di belakang, tak boleh terima qada dan qadar Allah. Okey, lagi. Oh, lambat pula main game ni. Hilang. Hilang. Tak dapat tangkap lagi ya, Kak Zah? Keyword dia hilang. Jiwa yang tak tenteram. Oh, lambat. Kan saya dah syarah banyak lebar ke kat Masjid Darul Gufran? Penat syarah. Ni semua datang Masjid Gufran. Mana datang ni? Belakang. Siapa datang Gufran? Apa? Lisan? Asal pula tiba-tiba masuk lisan? Hati tak tenang. Bukan. Ya Allah, jauh sangat. Dia kenapa semua dah pergi jauh sangat ni? Ya? Dia nak nikmat orang tu hilang daripada orang tersebut. Ini namanya dengki. Kita nampak, okey? Kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan kepada seseorang. Kita kalau nak tahu kita ni dengki macam mana, kita akan rasa, ya Allah, mudah-mudahan hilanglah kekayaan dia tu. Ini orang dengki. Tak lamalah tu, kahwin tengoklah esok lusa cerai. Ni dengki, orang dengki macam tu. Oh bahagia ya, tengoklah esok lusa, bahagia sampai bila tu? Masing-masing ayat kita tengok sampai bila nak bahagia tu. Tak lama ya tu. Kan, alah, ini orang dengki. Orang dengki macam tu. Dia ada perasaan, dia berharap supaya hilang nikmat. Ini dengki. Kita kalau ada perasaan begitu, sahlah. Dia bukan setakat tak suka, semua orang tak suka gitu ada. Cakap, tak suka, menyampah, semua orang gitu. Tetapi dengki ni dia lagi spesifik. Sebab apa? Dia ada perasaan hilang nikmat. Macam iblis. Macam mana? Iblis macam mana, Kak Zah? Iblis nampak Nabi Adam masuk dalam syurga. Dia biarkan tak? Dia tak biarkan. Apa dia buat? Kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Ini ayat orang Melayu kan, senang Kalau aku tak dapat, jangan harap pun kau akan dapat. Senang. Macam tu. Jadi iblis, dia nampak Nabi Adam AS kan, Allah muliakan Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam syurga. Nabi Adam ada pasangannya. Wah, happy kau Adam kau tengok. Kau tak kekal dalam syurga tu. Dia pun buat macam-macam kan, onar kan. Akhirnya keluarkan Nabi Adam. Orang dengki macam tu. Dia akan usaha supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dia dengki itu hilang daripada diri orang tu. Ini satu. Lagi satu ialah bila dia dah hilangkan, dia nak nikmat itu berpindah pada diri dia. Ni pun satu lagi keadaan. Dia bukan semata-mata nak hilangkan, tapi kau kahwin dengan dia nanti aku buat kau sampai cerai, aku kahwin dengan laki kau pula. Macam gitu keadaannya. Kan ni kita nampak situasi-situasi yang berlaku di sekitar kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Ini sebenarnya dengki. Okay, kalau ada berlaku, dengki betul orang tu kan. Dia dah start. Dia dah start bunyi bising. Aduh, ya Allah. Bergegar. So kita nampak bagaimana musyrikin Makkah pada waktu itu, mereka ini seboleh mana nak menghilangkan nikmat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menyakiti kan, bagi mereka, kita kalau buat perkara yang jahat kepada Muhammad, nanti Muhammad dia akan berhenti berdakwah. Muhammad dia tidak akan lagi buat orang lain masuk agama Islam. Dia nak hilangkan perkara tersebut. Sebab itu mereka buat pelbagai macam perkara yang jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mereka menyiksa orang-orang yang dah masuk agama Islam kan, di kalangan hamba-hamba mereka.
Jadi bila Muhammad nampak Muhammad akan berhenti. Supaya apa? Mereka nak hilangkan nikmat itu. Bila dia berhenti, dia tak buat lagi dah. Maknanya dia dah tak continue lagi berdakwah. Jadi dah hilang dah title Nabi daripada diri dia. Ini keinginan musyrikin Makkah pada waktu itu. Tapi sebenarnya mereka percaya bahawa Nabi adalah orang yang benar. Orang yang amanah. Okey? Baik, seterusnya kita lihat pada poin kita yang ketiga. Hadis kita di sini, poin yang ketiga, ini menunjukkan bagaimana kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi gangguan yang dilakukan orang-orang kafir. Dalam riwayat At-Tayalisi dari Syu'bah disebutkan bahawasanya Ibn Mas'ud berkata, aku tidak mengetahui beliau memanjatkan doa keburukan untuk mereka kecuali pada hari itu. Mereka memang layak mendapatkan doa keburukan sebab mereka telah lancang berbuat seperti itu untuk meremehkan Rasulullah SAW yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak di sini selama ini Nabi SAW orangnya sabar, kan? Situ pun dia gunakan keywordnya sabar, kan? Kesabaran Rasulullah. Nabi walaupun mereka ni buat perkara yang jahat kepada baginda, baginda hadap je. Cuma inilah dikatakan bahawa merupakan doa yang menurut kepada Ibn Mas'ud, dia kata merupakan doa keburukan yang pertama kecuali pada hari itu. Hari lain Nabi tak doa macam ini. Tapi hari ini je Nabi SAW doa. So kita ni kalau nak doa, jangan doa banyak kali lah untuk orang tu, kan. Kita kalau orang buat jahat pada kita, hari-hari aku doa, kan, macam tu kan. Hari-hari aku doa, kaki kau patah, macam tu kan. Kita doa macam tu. Tapi Nabi tak. Orang buat jahat pada Nabi sekali je Nabi doa dah. Kita, Ustazah, doa Nabi tu makbul, Ustazah. Mestilah je doa sekali je. Kita ni belum tentu makbul. Masalahnya kita ni doa kadang-kadang benda tak baik kat orang. Betul tak? Doa benda tak baik kat orang. Janganlah kita doa macam itu. Kan? Kita doa yang baik-baik lah pada orang walaupun dia buat jahat pada diri kita. Cuma yang di sini kita nak kata keyword kesabaran tu, Masya Allah. Kenapa ia menjadi perkara yang pertama kali Nabi SAW doa? Walaupun kita kata banyak kali sebenarnya mereka ini telah melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang zalim kepada Nabi SAW. Sebab sabar ini apa? Sabar apa? Sabar suara beriman. Okey, lagi? Okey, cakap cepat-cepat. Dia berhenti sikit. Dia dah senyap sikit kat ustaz. Cakap cepat-cepat. Saya dengar. Macam mana? Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Lagi? Sabar? Sabar balasannya tanpa hisap. Itu je? Cik Zai? Ha? Sabar itu salah satu sifat takwa. Okey, belum sampai. Belum sampai lagi. Perkataan yang saya nak dengar. Sabar tak ada batas. Okey. Sabar tak ada batas. Setuju? Ke semua kita sabar ada batas? Sabar aku ada batas Sabar tu hujan. Okey, saya tanya kat sini. Semua orang sabar ada batas ke tak ada kat sini? Kalau boleh jangan ada batas. Sabar je lah. Oi, senang Kak Dewi nak cakap. Sabar je lah, redha. Tak boleh. Nak cakap sabar je lah, redha, kan. Tak ada. Orang ketuk kepala kita sabar. Tok lah Tok. Redha je lah. Nak buat macam mana dah kena ketuk kepala. Sabar itu menambahkan keimanan. Sabar bawa kita ke syurga. Semualah. Semua tu. Semua betul tak salah. Saya tak kata salah. Sabar itu ia ada pada hentaman yang pertama. Okey? Sabar, kita nak tahu kita sabar ataupun tidak, ia berada pada hentaman yang pertama.
Waktu itu kita diuji, waktu itulah kita sabar. Sebab itu kita nampak di sini, Nabi bila orang buat jahat pada dia, bukan waktu tu dia doa tau. Lambat kan doa tu kan? Maknanya yang pertama kali tu orang lain buat jahat pada dia, sabar. InsyaAllah. As-sabru inda sadamatil ula. Ini kata Nabi kepada seorang wanita, bukan orang lelaki. Bukan bias Sebab apa orang perempuan ini dia nangis di kuburan, sebuah kuburan. Meraung-raung dekat satu kuburan ini. Dia nangis teriak kat kuburan tu. Nabi nampak dia, Nabi kata apa? Wahai wanita, ittaqillaha wasbiri. Tadi Kak Dewi kata takwa Nabi kata kepada wanita ini, wahai wanita, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Boleh terima tak? Wanita ni tak boleh terima. Kita kalau orang nangis-nangis tu, dah lah sabarlah. Yelah kau senang lah cakap aku sabar. Cuba kena dekat engkau. Kita cakap gitu kan? Kita kalau tengah nangis, lepas member kita kata, dah lah sabarlah sudah, kau redha lah, takdir Allah. Kau senang lah cakap. Sabar. Cuba kena dekat engkau. Ada engkau sabar, tak ada maknanya lah Kita kata gitu kan? Sama dengan wanita ini. Dia nangis ni, dalam riwayat Imam Ahmad, saya baca di dalam riwayat Imam Muslim Dalam riwayat Imam Ahmad kata apa? Dia nangis di tepi kuburan anak dia. Anak dia baru meninggal dunia. Anak kita kalau meninggal dunia, susah nak cakap pasal sabar. Kau jangan main-main. Kan? Susah kita cakap pasal sabar. Anak kita baru meninggal dunia, tiba-tiba orang datang kata buat kita, sabarlah nak. Allah lagi sayang anak kau. Dia punya hati, ya Allah. Rasa tersiat-siat. Wanita ini kata kepada Nabi, kau pergi balik lah. Dia cakap dengan dia, balik. Jangan cakap dengan aku. Dia tak terima. Nabi kata dengan dia, takwa, sabar. Tak terima. Seorang sahabat kata kepada dia, wahai wanita, kau tahu tak siapa tu? Tak, aku tak tahu. Itu adalah Rasulullah. Itu Nabi SAW. Kita ni kan kalau kita dah marah orang atasan, rasa takut tak? Kita tak pernah nampak muka MMB masjid. Contohlah kan, kita kerja kat masjid, tak pernah nampak siapa management board masjid tu kan. Contohlah, tak pernah nampak, tak pernah tahu pun, kita pun baru masuk kerja. Tiba-tiba kita pergi marah dia dekat bus stand ke apa. Tak sengaja, samalah dengan perempuan ni, ikut perasaan dengan tak sengaja. Orang kalau tengah sedih dia selalu tak sengaja tau. Kita tak tahu apa yang kita cakap. Fikiran kita kan. Jadi bila orang kata, kau marah bos, apa rasa? Takutlah kan? Kita akan minta maaf. Sama juga dengan wanita ini. Bila dia kata, dia diberitahu bahawa itu adalah Rasulullah, dia pergi rumah Nabi, dia sampai di depan pintu rumah Nabi, dia kata apa? Aku tak tahu engkau Rasulullah. Nabi tengok dia, Nabi kata gini je, innamas sabr indas sadmatil ula. Nabi kata gitu pada dia, sabar itu ada pada hentaman yang pertama. Pada waktu itu engkau diuji, pada waktu itulah engkau sabar. Ini sunnah. Kita kata bagaimana Nabi tunjukkan kepada kita tentang kesabaran yang sebenar-benarnya. Sabar ini dia bukan waktu kita dah marah-marah, kita dah pukul orang, kita dah kata orang tu macam-macam perkataan baru kita nak sabar. Dia bukan gitu. Kan? Kita dah ngamuk. Bukan gitu. Saya bagi contoh gini kan, kita kalau dengar ada orang kata benda yang buruk tentang diri kita, pertama sekali apa rasanya? Marah kan? Mulut kita diam tak? Itu Kak Dewi ni taraf wali lah. Yelah, mungkin orang cakap terima kasih. Tapi ada orang dia tak. Ada orang mesti kata, macam lah je tu baik sangat. Nak cakap orang gini, alamak. Mulut dia tu memang mulut longkang lah. Kita dah cakap macam-macam pasal orang tu kan. Sebab apa kita tak boleh terima. Tapi boleh tak kita belajar untuk diam terlebih dahulu. Sabar terlebih dahulu. Sebelum kita cakap apa-apa. Kan sabar dulu, sabar. Tunggu 2-3 hari ke apa kan. Tengok macam mana. Boleh ke tak? Kalau boleh, Alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Maknanya cantik kesabaran kita. Kita usaha.
Semua orang belajar. Sabar ini, dia bukan kata hari ini kita belajar, esok tu dah boleh sabar. Ataupun kejap lagi boleh sabar. Dia tak. Dia proses. Proses yang panjang, proses sepanjang hayat. Dia mengajar kita. Hari ini kita gagal untuk sabar, esok kita usaha lagi, usaha lagi, usaha lagi. Dia begitu. Dia tak boleh, Allah semalam tak boleh sabar, sudahlah tak payahlah sabar. Cakap bila aku nak cakap, biar puas hati. Macam gitu kan. Dia tak boleh macam itu. Jadi kita kena belajar. Sebagaimana Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Ini kalau kena kat kita kan. Orang buat jahat banyak kita. Orang buat jahat je kita doa. Orang buat jahat je kita doa. Tapi Nabi tak. Nabi tunggu nanti pada satu tempat yang memang betul tak boleh angs kita katakan. Barulah keluar doanya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW pada poin kita yang ketiga di situ. Baik, yang keempat. Disunnahkan mengulang doa sebanyak 3 kali telah dijelaskan dalam kitab ilmu, anjuran memberi salam dan selainnya sebanyak 3 kali serta dibolehkan mendoakan kebinasaan bagi orang yang zalim. Kitab ilmu jilid yang keberapa? 2, bukan 1 ya? Ilmu iman ke iman ilmu? Pertama iman. Jilid yang kedua ilmu. Sekarang jilid yang ke 3. Kitab apa namanya? Wuduk. Oh, asyik baik ingat lagi. Kan belajar kitab berjilid-jilid tu. Kitab jilid 1, jilid 2 dah tak ingat dah. Apa jadi tak tahulah, dah buat perkasam. Tak tahu apa jadi dah dengan kitab jilid 1 dengan jilid 2. Buka lagi tak baca? Cik Ana. Sadaqallahul azim. Oh, habis saya, kita kalau dah khatam Quran, khatamlah. Alhamdulillah, dah tak buka-buka lagi dah. Khatam bulan Ramadan, dah tak buka-buka lagi dah sekarang. Alhamdulillah dah khatam Ramadan tu dah cukup dah Ustazah. Nak khatam-khatam lagi tak payahlah, letih nak kejar-kejar. Tak boleh. Tak boleh gitu kan. Al-Quran dah khatam, baca lagi. Ulang lagi, ulang lagi. Sama juga dengan kitab kita. Okay, dah khatam, baca lagi, baca lagi. Baik, di sini. Nanti saya nak suruh hafal hadis-hadis tu. Tak ada orang datang kuliah. Tak apalah Ustazah, duduk seorang je lah kat depan. Minggu depan hafal ya hadis ini. Minggu depan saya nak dengar satu-satu. Boleh? InsyaAllah. Tiba-tiba seorang-seorang je. Pukul 10, mana yang lain? Tak naklah, semua takut nak kena hafal. Okey, jadi dalam kitab ilmu, kita dah bincangkan ya tentang 3 kali. Okay, ada banyak perkara yang Nabi SAW lakukan dengan jumlah 3. Jadi di sini Nabi SAW tunjukkan kepada kita, Nabi mengulang doa tadi sebanyak 3 kali. Doa yang mana? Allahumma alaika bi Quraisyin. Okay, itu doa yang diulang oleh Nabi SAW 3 kali. Yang Nabi sebut nama-nama tu, Nabi ulang 3 kali ke tidak? Tak, Nabi baca sekali saja. Yang pertama itu Nabi baca 3 kali. Jadi hal ini pernah kita bincangkan dalam kitab ilmu yang mana anjuran memberi salam dan selainnya sebanyak 3 kali. Dan serta dalam keadaan itu menunjukkan kepada kita dibolehkan mendoakan kebinasaan bagi orang yang zalim. Hanya saja sebahagian ulama mengatakan hal itu hanya dapat dilakukan apabila orang zalim tersebut adalah orang yang tidak beriman. Namun apabila dia seorang Muslim, maka dianjurkan untuk memohon ampunan dan taubat untuknya. Setuju? Kalau yang buat zalim pada kita bukan orang yang beriman, kita boleh doa kebinasaan. Kalau dia orang yang beriman, kita doa supaya Allah berikan kepada dia dengan hidayah, dengan taufik, supaya bertaubat kepada Allah. Setuju? Tak setuju? Boleh juga Allah berikan kepada dia hidayah. Okey, tak apa. Kita sambung baca. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahawa dalam hadis tersebut tidak
ada dalil bolehnya mendoakan kecelakaan bagi orang kafir. Jadi ini bukan dalil. Dia betulkan balik. Maknanya dia harmonikan lagi lah penyerangannya. Jadi sebab tu kita kalau baca buku jangan baca separuh-separuh. Kalau baca separuh-separuh memang sesat. Minta maaf ya guna ayat itu. Ni baca satu paragraf bawah tak baca habislah kita kan. Oh tak boleh. Boleh doa untuk orang kafir ni kan. Kapiak ni kan. Doa biar Allah binasakan macam tu. Tak apa, dia bukan orang beriman. Tak. Dalil ini, okay, ataupun kisah ini bukan dalil yang menunjukkan kepada kita ini boleh untuk mendoakan kebinasaan kepada orang yang tidak beriman. Walaupun kita nampak di sini memang Nabi doakan kebinasaannya kepada Abu Jahal, itu semua kan orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi itu bukan dalil yang menunjukkan bolehnya untuk mendoakan kecelakaan bagi orang yang tidak beriman. Sebab mungkin saja Nabi SAW melakukannya kerana telah mengetahui bahawa orang yang disebutkan itu tidak akan beriman. Jadi ini kemungkinan. Nabi tahu bahawa Abu Jahal ni sampai bila-bila dia takkan beriman kepada Allah. Kan? Siapa lagi yang kesemua, sebab ketujuh-tujuh itu adalah orang yang mati dalam keadaan yang musyrik. Mati dalam keadaan yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ibn Hajar kata apa? Kemungkinan Nabi tahu ketujuh-tujuh orang ini adalah orang yang tak beriman sampai akhir hayat mereka. Maka sebab itu Nabi doakan sedemikian. Dengan itu yang paling utama adalah mendoakan hidayah bagi semua manusia yang hidup. Jadi ini yang paling utama. Kita doakan supaya orang yang dia berbuat zalim kepada kita ini, tak kiralah sama ada dia beriman ataupun tidak beriman, Allah berikan hidayah kepada mereka. Allah berikan kepada mereka dengan kesedaran. Ini semua paling penting. Jadi kita jangan gunakan selalu orang kata gini doa orang yang dizalimi itu makbul kan? Ada hadis tak? Ada. Nabi kata apa? 3 doa. Ingat tak hadisnya? 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang la syakka fihinna, yang tidak ada keraguan Allah akan tolak doa itu. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Kedua, doa orang yang musafir. Okey. Ketiga, doa ibu bapa kepada anak. Ni Nabi sebut. 3 doa ini doa yang tidak ada hijab. Jadi da'watul mazlum, konteks perbincangan kita doa orang yang dizalimi adalah doa yang Allah angkat. Tetapi itu bukanlah menjadi, kita kata bila kita dizalimi je kita doa. Macam tu kan? Bila kita dizalimi je kita doa, Allah bagikan benda yang jahat pada orang tu. Dia bukan gitu. Namun yang terbaik, kalaupun kita nak doa sebagai orang yang dizalimi ini, ialah kita doa supaya Allah berikan kepada dia dengan hidayah, dengan taufik, supaya dia jadi orang yang bertaubat kepada Allah. Itu terbaik daripada kita nak doakan benda-benda yang tak baik kepada orang itu. Sebab apa? Kita nak hal-hal yang baik Allah berikan pada diri kita. Walaupun kalau kita rasa memang kita nak gunalah kesempatan itu, terpulang. Cuma di sini yang kita nampak ialah di kalangan para ulama lebih menganjurkan bila kita nak berdoa sebagai orang yang dizalimi ini ialah doakan kebaikan kepada orang yang telah menzalimi kita. Sebab begini, kalau kita doa perkara yang baik, ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi ada ingatkan kepada kita. Seorang yang dia mendoakan saudaranya hal yang baik, yang saudaranya dia tak tahu kan tentang apa yang dia doakan itu. Sebab tu kita kalau nak doakan apa-apa kepada orang yang kita sayang, orang yang kita nakkan kebaikan kepada dia, kita jangan bilang-bilang, semalam aku doakan kau. Tak payah cakap. Okay. Diam-diam je. Semalam aku doakan kau tahu supaya kau bertaubat kepada Allah. Tak payah. Buat bodoh je. Semalam aku doakan Allah bagi hidayah kepada kau. Tak payah. Sebab bila kita dah doa, yang baik kita doakan supaya Allah berikan hidayah kepada dia. Orang tu tak tahu kan? Alhamdulillah. Nabi kata apa? Ada malaikat yang mengaminkan di atas kepala orang yang berdoa, yang mana saudaranya tak mengetahui tentang doanya itu kepada diri dia.
Yang malaikat bukan saja aminkan tapi malaikat doakan perkara yang sama untuk dia. Contoh, kalau kita doa, ya Allah kau berilah kepada orang ini dengan taufik dan hidayah. Malaikat aminkan, malaikat doakan perkara yang sama, Allah juga akan berikan taufik dan hidayah kepada diri kita. Kita sepanjang hidup kita, kita perlukan taufik dan hidayah ya. Kita jangan anggap, oh hari ini kita dah baik, kita tak perlukan lagi taufik dan hidayah. Kita pun marah. Asal kau doakan kepada Allah yang aku ni perlukan taufik dan hidayah? Apa aku tak cukup baik ke? Jangan sensitif sangatlah cik-cik. Allah. Kadang-kadang sensitif sangat, tak boleh. Cakap-cakap pasal hidayah, pasal taufik, macam kita jahat sangat gitu. Tak. Semua orang beriman memerlukan kepada taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita, sama ada kita baik ataupun kita tak baik, kita perlukan kepada hidayah, petunjuk dan juga bimbingan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita. Maka dalam keadaan-keadaan yang begini, kita harap dalam keadaan yang kita ni dizalimi, kemudian kita doakan untuk orang itu yang baik, mudah-mudahan kita juga akan dapat sebagaimana yang kita doakan tu tadi. Okey, mudah-mudahan begitu. Baik, seterusnya hadis ini menunjukkan kekuatan jiwa Fatimah Az-Zahra sejak masih berusia dini. Berusia dini maksudnya sejak masih kecil lagi. Hal itu disebabkan kemuliaan dirinya dan kedudukannya yang terhormat di tengah kaumnya. Sungguh dengan lantang dia mencerca pemuka-pemuka kaum Quraisy dan mereka tidak membalas cercaannya. Maknanya ini kita nampak keberanian yang ada pada Fatimah, yang mana Fatimah radhiyallahu anha menjadi anak yang benar-benar berbakti kepada ayahnya, yang tampil ke hadapan untuk mengangkat maruah ataupun kemuliaan yang ada pada diri ayahnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Fatimah pada waktu itu dalam usia yang kecil, tapi dia berani ke hadapan untuk membantu. Abdullah bin Mas'ud pun tak berani, kan? Kita dah bincangkan ya pada minggu lepas. Hadis ini juga menerangkan bahawa hukuman bagi pelaku langsung suatu kezaliman lebih berat daripada orang yang hanya menjadi penyebab dan yang membantunya. Okey, tadi kita ada 7 orang. 7 orang tu kita kata orang yang zalim kan? Tapi ada satu orang yang buat. Siapa yang buat? Uqbah. Letak kat situ. Okey, hal ini berdasarkan perkataan Ibn Mas'ud tentang Uqbah yang menyebutkannya sebagai yang paling celaka di antara mereka. Kenapa Uqbah yang paling celaka? Sebab dia yang angkat kotoran itu, yang letakkan di atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah orang yang paling dahsyat hukumannya, di atas kezaliman yang dia lakukan. Padahal di antara orang-orang kafir itu terdapat Abu Jahal yang jelas-jelas lebih kufur dan lebih sering menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ni jangan jadi orang yang buat perkara zalim terhadap orang lain. Kita jangan rasa kalau dekat dunia ni kita terlepas, dekat akhirat kita terlepas juga. Di dunia ini biasalah, walaupun kita kata kita ada mahkamah, tetapi ini mahkamah manusia. Dia tak sama dengan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala adalah mahkamah yang paling adil, yang meletakkan hukuman seadil-adilnya. Kalau orang yang zalim, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat pada diri dia? Masuk neraka, betul? Lagi? Apa dia? Allah tak pandang di akhirat. Okey, lagi? Hari ni main teka-teki ya? Oh. Hari ni banyak main teka-teki ya? Macam mana Cik Sai? Tak diberi rahmat dunia dan akhirat. Okey, itu betul. Semua betul. Okey, keywordnya muflis. Segala amalannya? Betul.
Muflis. Orang yang zalim dia akan muflis di akhirat. Okay. Kalau dia buat jahat kepada orang itu, kan, dan orang tersebut dia tak maafkan kan, orang tersebut masih lagi ada rasa tak settle kan, dia akan datang di akhirat untuk menuntut. Caranya bagaimana? Okey, kita ni, bukan kita lah, ada orang nanti di akhirat dia akan datang dengan pahala yang sangat banyak. Okey, Nabi ceritakan di akhirat dia akan datang dengan pahala yang sangat banyak. Pahala solat, pahala puasa, pahala bersedekah, pahala bayar zakat. Dia ada buat banyak perkara-perkara yang mendatangkan pahala bagi diri dia. Tetapi nanti sayangnya dia adalah orang yang menumpahkan darah orang ini, yang buat itu kat orang ini, yang buat itu kat orang ini. Maknanya dia buat juga benda-benda yang jahat. Jadi Nabi kata apa? Nanti di akhirat, orang yang dia zalimi itu kan, contoh dia ambil harta dia. Okay, contoh mungkin kita apply pada konteks kalau nak faham lagi kan. Contoh mungkin dulu kita makan harta anak yatim. Okay, adik kita ataupun abang kita meninggal, kita ambil harta dia, kita biarkan anak saudara kita hidup dalam keadaan yang tak terbela. Sebab kita makan harta dia. Gimana kita dah menzalimi kan anak saudara kita sendiri. Nanti di akhirat, kita tak terlepas dengan dosa itu. Kalau kita tak bertaubat lah, kalau kita rasa, oh itu hak saya, sampai mati rasa hak saya kan, macam tu kan. Ada orang yang macam tu. Sampai bila-bila dia rasa itu hak dia. Dia kata dia tak buat benda salah. Dia rasa sedemikian. Okey. Nanti di akhirat, orang yang dia zalimi ini akan datang di hadapan Allah, akan kata pada Allah, ya Allah, orang ni dulu dia buat saya macam ni. Semua pahala orang tu dia akan transfer pada orang yang dia zalimi itu. Jadi hati-hati, bahaya ni perkara macam ni. Bila pahala tu dipindahkan, itu kalau kita buat jahat dengan satu orang. Bayangkan kalau kita buat jahat dengan ramai orang. Akhirnya Nabi kata apa? Orang yang datang dengan pahala yang begitu banyak ini, dia akan jadi kosong pahalanya. Itu yang dikata muflis. Bankrupt. Satu pahala pun tak ada pada diri dia. Akhirnya sekarang yang beratur ni, nak tuntut ni banyak lagi tau. Apa yang berlaku, Nabi kata nanti kejahatan orang yang dizalimi akan ditransfer kepada diri dia. Sehinggalah dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Ini perkara yang sangat dahsyat. Kita rasa semasa kita buat perkara yang zalim itu, kita rasa puas kan? Kita ni mungkinlah semua tak rasa kat sini. Orang yang menzalimi orang lain, dia rasa puas. Dia rasa happy dengan apa yang dia buat. Dia rasa dia dapat apa yang dia hendak. Okay. Tetapi di akhirat tidak. Dia akan rasa sangat hina. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi hati-hati kita. Sebab tu dia kata pelaku yang dia buat satu kezaliman, dia akan jadi orang yang paling celaka. Maaf ya, saya guna ayat ini ya, sebab penggunaan ayat itu begitu dalam kitab kita. Dia akan jadi orang yang paling celaka. Kenapa? Begitulah keadaannya nanti di akhirat. Dia buat jahat banyak sangat kepada orang lain, maka di akhirat dia tidak akan selamat. Akhirnya kecelakaan demi kecelakaanlah yang akan dia hadapi dalam kehidupan dia dunia dan akhirat. Baik, di sini seterusnya. Akan tetapi orang yang paling celaka sebagaimana yang dimaksud adalah orang yang memiliki kaitan langsung dengan kisah ini. Mereka semua memang bersekongkol dalam melakukan perbuatan tersebut. Namun Uqbah memiliki peranan khusus kerana dialah yang menjadi pelaksana. Oleh kerana itu dia disebut orang yang paling celaka di antara mereka. Atas dasar ini orang-orang tersebut dibunuh di dalam pertempuran sementara Uqbah dibunuh sebagai tawanan dalam keadaan kaki dan tangan yang terikat. Okey, settle kisah Uqbah. Seterusnya yang ketujuh. Hadis ini dijadikan dalil bahawa orang yang sedang solat apabila di tengah solatnya mengalami sesuatu yang boleh merosak syarat sah solat seperti adanya najis, maka solatnya tidak batal. Meskipun hal itu berlangsung lama, iaitu sepanjang solatnya. Inilah pendapat yang dipegang oleh Al-Bukhari.
apabila sesuatu yang terjadi atau menimpanya itu berupa najis, lalu orang yang solat menghilangkannya dengan segera tanpa meninggalkan bekas, maka solatnya dianggap sah menurut kesepakatan para ulama. Jadi Nabi SAW, Nabi teruskan solat kan dengan bekas kotoran yang ada di belakang Nabi SAW. Adakah Nabi mengulang kembali solatnya? Tidak. Jadi situ kita dapati bahawa menunjukkan kepada kita dengan jelas bahawa itulah itulah petunjuk kepada tidak batalnya solat seseorang itu. Baik, 8. Hadis ini dijadikan pula sebagai dalil sucinya kotoran haiwan yang halal dimakan dan bahawa menghilangkan najis bukanlah suatu kewajipan. Namun pendapat ini sangat lemah. Okey, poin yang ke-8, pendapat ini sangat lemah yang mana mengatakan sucinya kotoran haiwan yang halal dimakan dan menghilangkan najis bukanlah suatu kewajipan. Maka dari itu mengertikan hadis ini seperti yang dijelaskan sebelumnya lebih tepat. Iaitu nombor 7. Kita nak faham hadis ini dengan poin nombor 7 itu lebih tepat. Kalau poin nombor 8 ini tidak tepat. Maka dari itu mengertikan hadis ini seperti yang dijelaskan sebelumnya lebih tepat. Di samping itu pendapat ini dapat dikritik bahawa sesungguhnya yang diletakkan di punggung Nabi bukan kotoran saja tetapi bercampur di dalamnya darah. Padahal darah telah disepakati sebagai sesuatu yang termasuk najis. Jadi kita dah belajar minggu lepas. Yang diletakkan di belakang Nabi, kotoran, ada darah, bukan hanya setakat kita kata uri yang diletakkan di belakang Nabi SAW, tetapi dah bercampur dengan kotoran-kotoran lain yang menunjukkan kepada kita sangat najis benda yang diletakkan di belakang Nabi. Jadi hal ini menunjukkan bahawa kotor itu adalah najis yang perlu dibasuh ataupun diangkatlah, dibersihkan. Kritikan tersebut dapat dijawab bahawasanya kotoran dan darah itu berada dalam kulit pembungkus perut. Pembungkus perut. Minggu lepas guna ayat apa kita? Kantung Uri yang masih lagi dalam kantungnya lah kita guna begitu kan. Dia kata apa ni? Pembungkus perut okey. Masih lagi dalam kantungnya. Maksudnya uri itu tidak terkeluar, masih lagi dalam kantungnya. Sementara kulit itu adalah suci. Hal ini sama seperti hukum kotoran yang berada di dalam botol. Jawapan ini dapat ditolak bahawasanya haiwan sembelihan orang musyrik adalah najis kerana haiwan tersebut termasuk dalam kategori bangkai. Jadi tadi dia macam ini mula-mula kan pendapat kata suci. Sebab apa? Ini adalah haiwan yang halal dimakan. Unta halal dimakan kan? Okey. Jadi pendapat poin yang ke-8 ni kata apa? Kotoran itu dianggap suci kerana makanan itu adalah daging itu adalah daging yang halal dimakan ataupun haiwan yang halal dimakan. Tetapi kita lihat di sini yang diletakkan di atas Nabi itu tetap dianggap sebagai najis. Kerana apa? Ia diletakkan bersama dengan darah-darah dan kotoran. Namun, ada pendapat yang mengatakan bahawa tapi kotoran itu masih lagi berada dalam kantung. Yang menunjukkan bahawa dia tak bersama dengan darah uri itu yang keluar. Dia gunakan pendapat itu untuk menolak pendapat yang berada di atas tadi. Maka jawapan ini dikata dapat ditanggapi bahawa haiwan sembelihan orang musyrik adalah najis. Kalau ada orang kata uri itu suci, tapi kita kata bahawa kalau orang musyrik yang sembelih, walaupun itu adalah binatang yang halal dimakan, ia tetap najis sebab apa? Ia kita anggap sebagai bangkai. Tapi pendapat ini masih lagi ditolak. Dia tolak sampai ke page yang belakang. Letih dan. Okey, tanggapan tersebut dapat dijawab kembali bahawa peristiwa ini terjadi sebelum diharamnya sembelihan kaum musyrikin.
jawapan ini pun dapat dibantah lagi kerana untuk menyimpulkan masalah seperti itu harus diketahui dulu tarikh sejarahnya dan tidak cukup hanya dengan asumsi yang tidak pasti. Banyaklah kata kat situ. Okey, sebab dia kata okey tadi haiwan sembelihan orang musyrik najis kan. Jadi dia bangkai. Dia kata taklah bukan bangkai. Sebab apa? Masa waktu itu dia terjadi sebelum peristiwa diharamkannya sembelihan kaum musyrikin. Jadi boleh makan lagi. Tak kotor lagi. Najis dia tak najis lah waktu tu. Tapi dibantah lagi sebab kita pun tak tahu kan bila sebenarnya tarikh. Macam tu lah. Dia kata bila sebenarnya tarikh yang tepat yang mengatakan bahawa ini merupakan tarikh yang officially lah kata tak boleh makan binatang yang binatang yang disembelih oleh kaum musyrikin. Sebab apa? Itu cuma hanya assumption sahaja. Okay, hanya sebagai sangkaan sahaja. So kena tahu tarikhnya bila. Dan Imam An-Nawawi pula dia kata gini, jawapan yang dapat diterima adalah Nabi SAW tidak mengetahui apa yang diletakkan di atas punggung beliau, di belakang Nabi. Oleh kerana itu, baginda meneruskan sujudnya dengan dalil bahawa hukum asal dari segala sesuatu adalah suci. Tapi pendapat Imam An-Nawawi pun dikritik. Apa yang kritikan di situ? Sebab ia berbeza dengan pendapat kami iaitu mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahawa keadaan yang dialami orang yang solat seperti ini menyebabkan dia harus mengulangi lagi solatnya. Betul? Betul tak Kak Dewi? Kita dah bincang. Ya. Najis tu datang sebelum dia solat. Dalam keadaan dia sedang solat. Okey. Tapi sekarang ni dah angkat dah. Maknanya kita tahu najis tu dah ada kat badan kita. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, dia kata kena ulang balik solat itu. Kalau masih ada masa, ulang. Kalau tak ada masa, burn. Kalau tak ada masa, khalas. Guna khalas pula. Kalau ada kalau kalau ada masa, ulang. Kalau tak ada masa, khalas. Macam tu. Itu pendapat siapa? Imam Syafi'i? Bincang muka surat berapa tu? Minggu lepas kan? Kak Syah, muka surat berapa? 5. Okay. Kak Aisyah dia sebut 5. 5 apa Kak Aisyah? 515. 515. Muka surat 515. Dekat situ kan? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad kata solatnya harus diulang kembali. Okey, Imam Malik yang kata? Itu pendapat Imam Malik yang kata kalau ada waktu. Syafi'i pun sama? Harus. Kalau tak payah pun boleh lah. Tapi kalau ulang? Kalau ulang lebih baik. Okey. Ambil macam tu je lah. Yang penting nanti refer kembali. Kalau ada yang tak faham ke apa. Sebab saya tak nak ulang lagi perbincangannya kerana saya dah bincangkan muka surat 515. Perbincangannya ada di situ, nanti boleh baca kembali bagaimana Imam Asy-Syafi'i jelaskan tentang isu ini. Baik, akan tetapi kritikan ini dapat ditepis oleh Imam An-Nawawi melalui pernyataannya bahawa pengulangan solat itu berkaitan dengan solat fardu. Jadi kalau nak ulang solat tu solat fardu. Kalau solat sunat tak payah ulang, kan?
Seandainya solat yang sedang dilakukan Rasulullah SAW saat itu adalah solat fardu, mungkin saja baginda akan mengulanginya mengingat batas waktunya masih lama. Hanya saja hal ini masih mengundang bantahan. Ni asyik bantah-bantah daripada tadi ni. Bila nak game? Okay. Kerana jika beliau memang mengulangi solatnya, tentu sudah ada riwayat yang sampai kepada kita. Tak kiralah sama ada dia fardu ataupun sunat, kan? Kalau Nabi ulang, pasti dah diberitahu kepada kita. Ada hadisnya yang memberitahu kepada kita, oh Nabi ulang. Sebab dia, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pasti akan masukkan di sini juga hadisnya. Ketika dia mensyarahkan. Bila kita nak syarah hadis ni kan, kita tak boleh biarkan dia tergantung-gantung tau. Dia mesti dilengkapkan. Kalau ulama kata, contoh, Nabi ulang balik solatnya, okey, mana dalilnya? Dekat kitab apa? Ini penting ini penting. Kalau Nabi ulang, okey, dekat mana menunjukkan? Sebab yang menyebutkan perlu ulang ini ialah pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, Ahmad, Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Malik. Okey, jadi tidak ada hadis yang spesifik yang menunjukkan adanya Nabi SAW mengulang kembali solat itu. Okay, tidak ada hadis yang spesifik yang menunjukkan. Sebab itu Imam An-Nawawi kata apa? Kalau betul Nabi ulang, pasti akan didatangkan hadisnya yang menunjukkan Nabi ulang kembali solat baginda. Di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan baginda melanjutkan solatnya jika syarat sah solat amalan itu rosak, iaitu tidak sah. Sebagaimana yang telah kita pernah sebutkan dalam hadis yang terdahulu, Nabi pernah baginda solat, kemudian tiba-tiba Nabi lepaskan kedua sandalnya. Kenapa? Waktu itu ketika Nabi solat, kerana Jibril datang dan mengkabarkan kepada baginda perihal kotoran yang terdapat di atas alas kaki baginda tersebut. Hal ini menunjukkan pengetahuan baginda atas apa yang diletakkan di atas punggungnya. Maknanya Nabi tahu. Lagipun kita nampak ginilah. Kalau kotoran ni mesti bau kan? Lagi kita letak uri dengan darah-darah je sekali, dengan kotoran-kotoran lain, lepas tu orang letak kat belakang kita, rasa-rasa keharum. Bau busuk. Maknanya kita tahu ada benda kotor, ada benda najis dekat belakang kita. Jadi maknanya Nabi maklum tentang hal itu. Bukan kita kata, oh sebab Fatimah dah angkat sebab tu Nabi tahu. Bukan. Tapi secara logiknya, kita guna common sense kita lah kat sini kan. Kalau benda itu kotor, letak dekat badan kita dengan kuantiti yang banyak ya sekarang, ini bukan kita kata secalit ataupun setitik, ambil kotor sikit, aku letaklah belakang Nabi gini. Bukan gitu, bukan dia calit tau. Tapi dia angkat sebanyak-banyaknya uri tu dengan darah-darah, dengan kotoran-kotoran, dia letak belakang Nabi. Maknanya kita rasa dan kita bau. Nampak ya? Kita selalu kata, kalau teori kita dalam bab najis apa? Bau, warna, rasa. Sekarang bau tak? Bau. Dan kita ada rasa. Rasa tu maksudnya kadang-kadang benda tu najis kan? Kita pergi tandas, kita tengok toilet bowl penuh dengan najis, rasa kat tekak kan? Itu bukti kita rasa. Betul tak? Buktinya ada rasa. Walaupun bukan kita kata, oh kalau rasa kena rasa ke. Bukan. Bukan kita rasa tapi maknanya benda tu kita nampak, kita bau. Bila bau tu sampai rasa kat tekak kita sampai kita rasa nak termuntah. Menunjukkan ada rasa. Jadi benda-benda kotor ini, bila kita letakkan ataupun diletakkan di belakang, dia pasti ada bau, pasti ada rasa. Yang menyebabkan, rasa macam nak terkeluar, nak muntah, dia begitu keadaannya. Jadi ini pendapat Imam An-Nawawi tadi. Maaf, ini Imam Ibn Hajar kata apa? Hal ini menunjukkan Nabi tahu atas apa yang letakkan di atas punggungnya, yakni sebelum Fatimah datang untuk membuang kotoran itu sebelum beliau mengangkat kepalanya dari posisi sujud. Maknanya sebelum Fatimah datang, Nabi dah tahu dah benda apa yang diletakkan di belakang Nabi SAW. Okey, setelah selesai solat, baginda SAW lalu memanjatkan doa kebinasaan untuk mereka. Jadi setelah Nabi selesaikan solat baginda, barulah Nabi angkat tangan doa untuk orang yang telah menzalimi Nabi SAW itu tadi. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Selesai perbincangannya. Alhamdulillah. Pukul berapa?
11.5. Ya. Ya, sila. Ya. Mm-mm. 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 Betul? Mm-mm. 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 Ada tahap kemarahan. Mm-mm. 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 Uh-uh. Uh-uh. Dia macam ni, penduduk Taif itu orang-orang yang tidak mengetahui. Beza tau, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Bila Nabi SAW datang, okay, nak berdakwah, itu adalah pertama kali. Mereka tahu tentang Allah, tentang Nabi SAW, berbeza dengan 7 orang ini. 7 orang ini dah lama Nabi ajak. Okay, dah lama Nabi ajak. Jadi bila Nabi ajak tu, dia ada orang yang Nabi ajak kepada Islam, mereka tak terima tapi baik. Kan? Contoh Abu Talib. Masalahnya yang 7 orang ini, kenapa didoakan dengan kebinasaan? Dah banyak kali dah cakap. Kalau tak nak terima tak apa. Tapi jangan sampai menzalimi. Sekarang dalam situasi ini kita nampak, adakah Nabi sedang berdakwah? Nabi ajak tak? Tak. Nabi sedang solat. Nabi ada tak tengah-tengah solat, beriman tak, beriman tak? Nabi tak kata gitu kepada 7 tu. Nabi tak kacau mereka, tapi mereka yang kacau Nabi kan? Kita nampak keadaan macam tu sekali. Kejahatan yang sangat. Kita tak ganggu dia pun dia ganggu kita. Sekarang ini kalau nak dibandingkan dengan penduduk Taif yang ramai, macam tadi kan cik saya katakan, penduduk Taif ini adalah di kalangan golongan yang tak mengetahui. Okey, ada doa yang di antara doa para nabi, ya Allah, kalau sekiranya engkau ingin mengazab mereka, mereka adalah di kalangan hamba-Mu yang tidak mengetahui, ya Allah. Nampak ya para nabi? Mereka ni kalau nak doa, susah mereka ni nak doakan benda-benda yang tak baik kepada orang yang mereka dakwah, walaupun orang buat jahat pada diri mereka. Kan kita nampak sejarah para nabi ni daripada awal sampailah kepada Nabi SAW. Dakwah mereka adalah dakwah yang penuh dengan penderitaan. Bukan mudah kita nak ajak orang kepada kebaikan. Bukan mudah kita nak ajak orang supaya orang beriman kepada Allah, ikut kepada sunnah, ikut kepada apa yang Nabi ajar. Bukan mudah. Perkara yang sangat sukar. Ramai orang dengar kita ajak kepada benda yang baik. Tapi kemudian masih lagi buat perkara-perkara yang tak sepatutnya mereka buat. Dan kita ajak itu berbuih-buih dah mulut. Tapi Nabi, para Nabi, Masya Allah, Tabarakallah. Akhlak mereka, kesabaran mereka yang sangat tinggi. Orang belum buat kita macam mana orang lain buat pada Nabi. Betul tak? Sebab tu Nabi SAW kata apa? Asyaddul bala al-anbiya. Kita kalau rasa Allah uji kita dengan ujian yang sangat dahsyat, tapi Nabi kata apa? Ujian yang paling dahsyat ialah kepada para Nabi. Kita belum lagi. Kita rasa, dahsyatnya ujian Allah bagi pada aku. Allah, dahsyatnya orang cakap, dahsyatnya orang zalimi aku. Tapi Nabi kata apa? Asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling dahsyat Allah berikan balak itu ialah kepada siapa? Para Nabi. Tapi Masya Allah, para Nabi, dia masih minta, ya Allah, intu azibhum, kalau sekiranya engkau nak azab mereka, ya Allah, mereka ini hamba engkau. Untuk menunjukkan bahawa minta supaya rahmatilah hamba engkau.
dalam keadaan mereka buat benda-benda yang dahsyat. Sebab itu tadi, kan yang contoh Cik Zai datangkan pada kita kan, malaikat datang. Allah hantarkan malaikat penjaga gunung kepada Nabi Al-Akhshabain supaya campakkan dua gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi Nabi kata apa? Bahkan apa yang aku harapkan, Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman daripada tulang sulbi mereka. Doa yang paling cantik, paling baik. Dan kita nampak kota Taif hari ini bagaimana? Dipenuhi dengan orang-orang yang beriman. Bahkan kita kalau pergi umrah pun kita pergi ke sana kan. Nak tengok macam mana Taif. Bumi yang meriah, bumi yang indah berkat doa Nabi SAW. Okey, apapun kita ni dalam keadaan-keadaan yang kita rasa mungkin kita masih tak mampu dalam keadaan Allah uji ni, kita lihatlah bagaimana para Nabi menunjukkan kepada kita akhlak ketika diuji, adab ketika dizalimi, kan, sampai kepada doa yang dipanjatkan. Jadi terbaik kalau kita dapat doa yang baik-baik, itulah sesuatu bagi saya yang harus kita ambil kesempatannya. Kesempatan sebagai orang yang Allah angkat doanya, maka saya nak doa yang terbaik untuk orang yang telah menzalimi saya. Bukan doa yang memberikan kecelakaan kepada dia. Okay? Walaupun kita kata di sini, Nabi doakan kecelakaan kepada 7 orang itu. Bagi saya itu satu benda yang wajar. Sebab tadi pun dah dikatakan, Nabi mungkin tahu orang-orang ini dia memang sampai bila-bila pun tak akan beriman. Sampai bila-bila pun orang ini akan buat jahat kepada Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW doakan sedemikian. Jadi kita ni bukan Nabi. Kan kita bukan Nabi. Maka yang kita nakkan ialah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka doalah yang sebanyak-banyaknya untuk orang-orang yang mungkin dia tak suka kita, dia benci kita, ada je yang tak kena kan kita buat apa-apa saja, ada je tak kena bagi diri dia. Tak apalah. Kan urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau boleh kita nak settle dekat dunia kan, kita tak nak bawa sampai ke akhirat lah. Jangan guna ayat, tak apa nanti settle ke akhirat. Selalu orang guna gitu kan, tak payahlah. Dulu, okay, ustaz saya selalu ingatkan kepada saya, jangan sampai kita ni kalau boleh, kita nak masuk syurga ni terus tau. Tapi kerana kita berdendam sangat dengan orang yang menzalimi diri kita ni, kita terpaksa tunggu orang tu. Kan dah jadi benda yang kena berhenti kan. Kalau tak dah masuk dah dalam syurga dah. Kawan-kawan semua dah masuk syurga, kenapa ni stranded kat sini? Ada orang lagi lah yang belum settle ni. Aku nak tunggu orang tu. Kita ni tak payah nak tunggu-tunggu orang ni. Tak payah kita nak settle ke akhirat, dah sudahlah. Kita dah maafkan, dah settle, Alhamdulillah. Bila masuk syurga, terus masuk syurga. Berkat kesabaran kita, berkat kita maafkan orang lain. Alhamdulillah. Itu ganjaran yang paling indah. Yang paling baik Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Namun nanti nak jumpa dia ke akhirat, tak apalah aku nak ambil pahala dia. Sedap, pasal tadi baru belajar. Pahala muflis tu kan. Tak apa aku nak ambil pahala kau ke akhirat. Tak payah, kita jangan idamkan benda-benda yang begini. Kita idamkan ni sebagai orang yang dizalimi, Allah masukkan aku dalam syurga berkat kesabaran aku, sudah Alhamdulillah. Nak tunggu dia, ya Allah, dia ramai lagi. Kita ni beratur nak tunggu ambil pahala dia. Sebab dia ramai orang zalimi dia kan. Kita beratur tunggu bila nak game. Lambat kan? Sudah. Settlekan dekat dunia ini, Alhamdulillah kita dapat masuk di akhirat nanti, di dalam syurga akhirat nanti, Alhamdulillah. Terus expressway. Tak payah nak tunggu jam ke apa. Nanti nak tunggu, lambat. Okay? Jadi yang penting dekat sini lah, belajar untuk memaafkan orang lain, belajar untuk kita mendoakan yang baik-baik kepada orang lain. InsyaAllah hidup kita tenang, hidup kita akan aman. Okay, wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Minggu depan ada kuliah Yang besok dia tu bila? Oh, hari Jumaat